Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini kita masuk membaca berkenaan dengan al-khawfu minallah, iaitu takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini pengarang telah pun menghuraikan atau membentangkan kepada kita tentang ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hakikat ar-raja, hakikat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika anda telah memahami hakikat raja, iaitu mengharap kepada Allah, maka sesungguhnya telah tiba saatnya bagi anda untuk mengetahui sebahagian kajian dan nas tentang makam al-khawf, untuk keperluan taklif dalam kedua makam ini, iaitu makam ar-raja dan juga makam al-khawf. Sebagaimana kita telah sebutkan sebelum ini, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah terbang dengan dua sayap, iaitu al-khawf dan juga ar-raja. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pengharapan yang palsu, sebaliknya pengharapan yang dibuktikan dengan amalan. Kita mengharapkan syurga kepada Allah, maka kita melakukan perkara-perkara yang ditetapkan Allah menjadi syarat untuk seorang yang ingin masuk syurga, iaitu iman dan amal salih, mohon keampunan Allah, bertaubat dan sebagainya. Dan yang kedua, sayap al-khawf. Kita terbang dengan sayap al-khawf, beriringan dalam hidup kita ini, al-khawf wa ar-raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut, waliman khafa dan bagi orang yang takut maqama rabbih, saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya di akhirat nanti, jannatani, maka untuk orang sebegitu akan dikurniakan Allah dengan dua taman di dalam syurga. Nabi SAW bersabda, muka surat 346, sambungan kita bawah sekali. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak akan menghimpun dua rasa takut pada hamba-Ku. Aku tidak akan menghimpun dua rasa aman. Mana dua rasa takut tak akan ada dalam hati seorang, ataupun dalam kehidupan kita ini tidak akan bertemu dua takut, dan tidak akan bertemu dua aman. Jika dia berasa aman dariku di dunia, maka aku akan membuatnya takut pada hari kiamat. Berasa aman di dunia, tidak akan bersama aman di akhirat. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis inilah, hadis kursi ini, jika kita berasa aman di dunia, mana aman daripada Allah, tak kisah, tak sembahyang pun tak kisah, tak apa, tidak taat pun tak apa, kita tak akan mencapai keamanan di akhirat. Dan jika dia takut padaku di dunia, maka aku akan buatnya aman pada hari akhirat. Jadi kerana kita nak merasa aman kedua-dua dunia dan akhirat, maka tak akan berlaku. Orang yang aman di dunia, dia takut di akhirat. Allah Ta'ala balas dia dengan ancaman di akhirat. Dia tak akan dapat masuk syurga. Orang yang di dunia ini tidak ada perasaan takut kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang takut kepada Allah di dunia, dia tak akan takut lagi di akhirat. Allah akan bebaskan dia daripada ketakutan di akhirat. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Zunnun al-Misri rahimahullah berkata, siapa yang takut kepada Allah, nescaya hatinya larut, cintanya menjadi kuat, dan jiwanya menjadi benar. Zunnun al-Misri. Kita tengok dalam teks Arabnya apa kata dia. Man khafa Allah dhaba qalbuhu washtadda hubbuhu wa sahalahu lubbuhu. Barang siapa yang takut kepada Allah, nescaya hatinya akan larut dalam cinta kepada Allah. Hatinya akan larut dalam cinta kepada Allah. Hatinya tidak akan keras. Hatinya menjadi lembut. Dengan takut kepada Allah, hati manusia menjadi lembut. Cintanya menjadi kuat dan jiwanya menjadi benar. Jiwanya menjadi benar. Abul Husain Ad-Darir berkata, tanda kebahagiaan adalah takut kesengsaraan, yakni takut yang akan sengsara di akhirat. Ya, tanda kebahagiaan adalah takut khaufus syaqawah, takut akan ditimpa kesengsaraan oleh Allah di akhirat. Itu tanda bahawasanya seseorang itu akan mengecapi kebahagiaan di kemudian hari, terutama di akhirat. Karena rasa takut adalah terjemahan pada zimam. Ya, kendali yang tali pengekang. Zimam ni asalnya adalah tali yang diikat di hidung binatang, hidung lembu dan sebagainya, untuk memimpin supaya lembu itu dia senang dikendalikan. Jadi begitu juga kata dia, perasaan takut ini adalah tali antara Allah dan juga hamba-Nya. Tali kendali dia panggil, tali kendali di antara hamba di antara Allah dan hamba. Bila tali kendalinya putus, maka ia akan binasa bersama orang binasa. Jadi selagi mana kita ada perasaan takut dalam hati kita ini, takut kepada Allah, al-khawf min Allah, maka selagi itu kita tidak akan putus hubungan dengan Allah dan Allah akan membimbing kita. Tapi perasaan kita sudah tidak ada perasaan takut kepada Allah, maka pada ketika itu kita akan menjadi liar. Menjadi liar tanpa dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan kita akan sesat sedikit demi sedikit sehingga kita sangat jauh daripada Allah dan akhirnya kita mati dalam su'ul khatimah, mati yang buruk. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'az, ini semua awliya Allah as-salihin, salafus salih. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'az, siapakah makhluk yang paling aman kelak di akhirat? Yang ditanya kepada Yahya bin Mu'az, siapakah hamba-hamba Allah itu, makhluk yang paling aman di akhirat? Dia menjawab, orang yang paling takut sekarang. Dan orang yang di dunia hari ini, dialah orang yang paling takut, maka dialah orang yang paling aman di akhirat. Sahl radhiyallahu rahimahullah berkata, kamu tidak akan mendapat rasa takut sehingga kamu makan yang halal. Jadi nak dapatkan perasaan takut ini, mesti kita menjaga batasan halal dan haram yang ditetapkan Allah, di antaranya makan. Ditanya kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, bagaimana kami harus berbuat? Apakah kami harus duduk di majlis orang-orang yang menakut-nakutkan kami sehingga hati kami nyaris terbang? Jadi bagaimana kami nak hadirkan perasaan takut dalam hati kami? Apakah perlu kami duduk bersama dengan orang-orang yang akan menakut-nakutkan kami? Barulah akan timbul rasa takut. Lalu dia, Imam Hasan Basri menjawab, demi Allah, jika kamu bergaul dengan orang-orang yang menakuti kamu sehingga kamu mendapatkan keamanan adalah lebih baik daripada kamu berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman tetapi kelak kamu akan mendapat rasa takut. Kita duduk bersama dengan golongan yang
sentiasa menyebutkan kebimbangan mereka dengan kemurkaan Allah, azab Allah, itu lagi baik. Ya, kerana penghujung bagi kamu adalah keamanan. Tapi kalau kamu berkawan dengan orang yang semuanya tak ada apa-apa, ya, hidup gembira, hidup dia panggil bermain-main, bersuka-suka dan sebagainya, dan penghujung mereka adalah binasa, maka itu semua merisikokan diri kita. Ya, kita hidup dengan orang yang kita hidup bersama dengan kelompok yang penghujungnya adalah binasa, itu suatu benda yang merisikokan diri kita. Berbeza dengan kita hidup dengan orang yang walaupun kita bersama mereka itu sentiasa berasa takut, berasa bimbang, tapi penghujungnya adalah kejayaan, itulah yang paling baik. Abu Sulaiman Al-Darani rahimahullah berkata, rasa takut tidak meninggalkan hati kecuali hati itu pasti hancur. Jadi rasa takut bila tidak ada lagi lah hati, maka hati itu sedang menuju kepada kehancuran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata wahai Rasulullah, dan orang-orang yang ini aku bertanya Rasulullah tentang satu ayat Al-Quran, iaitu ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Apa makna ya Rasulullah? Dan ayat yang bermaksud, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Adakah orang yang mencuri dan berzina? Adakah orang yang mencuri dan berzina, dia melakukan pencurian, kezinaan, lalu dia takut? Apakah maksud itu? Nabi menjawab, la balil rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yaqbala minhu. Dan tapi ayat itu kata Nabi ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa, salat, sedekah, dan mereka takut tidak diterima amal mereka. Ya, walaupun mereka dah bersedekah, berpuasa, salat dan sebagainya, tapi masih ada kebimbangan. Bimbang takut Allah SWT tidak menerima amal-amal mereka. Itu al-khawf dipanggil. Jadi ala kulli hal, al-khawf ini perlu ada dalam hati kita sekalipun kita sedang taat kepada Allah. Iaitu takut mungkin Allah tidak menerima amal kita, atau mungkin amal kita ini banyak kecacatan dan sebagainya. Maka takut. Lebih-lebih lagi lah orang melakukan maksiat, dia juga adalah takut akan ditimpa azab oleh Allah. Jadi ala kulli hal, jangan ingat bahawa apabila kita sudah berada dalam ketaatan, maka kita tidak perlu lagi rasa takut. Tidak. Takut ni mesti ada dalam hati. Sekalipun kita sudah taat, kerana kita juga perlu takut Allah tidak menerima amal kita. Berbagai peringatan keras tentang merasa aman dari balasan tipu daya Allah dan sisanya tidaklah terhitung banyaknya. Banyaklah ayat Quran. Kita akan bertemu banyak. Allah Ta'ala memperingatkan kita, jangan kamu merasa aman dari kemurkaan Allah. Jangan kamu tertipu dengan dengan kepemurahan Allah dan sebagainya, sehingga akan kamu merasakan Allah tidak akan balas kamu. Kita kena ingat bahasanya Allah, di samping dia ada sifat-sifat jamal, dia juga ada sifat-sifat jalal. Sifat jamal dia sifat yang menggambarkan kelembutan dia, menggambarkan simpatinya, kasih sayang dan sebagainya. Ramai orang tertipu dengan sifat jamal ini. Seolah-olah dia boleh berkata, tak apa, kita tak sembahyang pun tak apa, tak taat pun tak apa. Tuhan ni takkan dia nak hukum hamba dia. Takkan dia nak hukum hamba dia. Takkan dia tidak kasih hamba dia sehingga dia nak masuk ke hamba dia dalam neraka. Jadi kita jawab bahasanya, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang taat. Untuk hamba-hambanya yang beriman. Adapun hamba-hamba yang tidak taat, tidak beriman, perlu kita ingat bahasanya Allah juga di samping ada sifat jamal, dia juga ada sifat jalal. Iaitu sifat keagungan, sifat dipanggil Al-Jabbar, Tuhan yang maksa, Al-Muntaqim, yang berdendam, iaitu berdendam kepada hamba-hamba yang menentangnya, yang kufur kepadanya.
Dan kita perlu ingat bahawasanya Allah bukan hanya menyiapkan syurga tapi juga dia menyiapkan neraka. Sedangkan semua itu sekaligus merupakan pujian atas rasa takut. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam banyak ayat Quran nasib buruk yang akan menimpa orang yang berasa aman di dunia, tidak takut kepada Allah, itu sekaligus merupakan dorongan supaya manusia ini memiliki rasa takut. Karena celaan terhadap sesuatu adalah pujian bagi kebalikannya. Bila Allah Ta'ala mencela sifat aman, sifat berasa aman, maka bermakna Allah memuji al-khawf. Sedangkan kebalikan rasa khawf adalah rasa aman. Dan dalam keadaan yang lain pula, Allah Subhanahu Wa Taala juga mencela kita, mencela perasaan takut yang berlebihan sehingga menimbulkan putus asa. Itu juga dicela oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, kita ni perlu ada dua-dua sekali. Kita sebut tadi. Kita mesti ada al-khawf dan juga mesti ada al-raja. Mesti ada al-raja al-khawf. Al-raja mengharap kepada Allah berbeza dengan al-amnu min Allah. Dan mengharap kepada Allah dan berbeza dengan al-amnu min Allah. Rasa aman daripada pembalasan Allah. Jadi yang tak bolehnya adalah kita terlalu optimis sehingga menjadi al-amnu min Allah. Itu kena bezakan di antara berasa diri aman yang tidak akan ada apa-apa yang berlaku sekalipun kita ingkar. Itu al-amnu min Allah. Tapi meletakkan pengharapan kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampunkan kita setelah kita beristighfar. Allah akan merahmati kita setelah kita beriman dan beramal soleh. Itu semua al-raja. Begitulah juga kena bezakan di antara al-khawf dan juga al-qunut. Al-qunut itu dicela oleh Allah. Al-qunut iaitu putus asa. Berputus asa. Iaitu orang yang menganggap sudah tidak ada harapan lagi syurga untuk dia. Orang yang menganggap bahasanya Allah ini tidak adil, Allah itu zalim dan sebagainya kerana tidak memberi kehidupan yang baik pada dunia dan sebagainya. Itu semua al-qunut. Tapi al-khawf ini adalah takut pada Allah. Dan takut untuk melakukan maksiat kepada Allah kerana khawatir nanti Allah akan menyiksa di akhirat. Atau Allah akan menyimpulkan balasan di akhirat. Jadi takut ini membawa dia kepada dekat dengan Allah Ta'ala. Dapat al-qunut tadi, dia menyebabkan dia putus asa dan dia tidak lagi mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula celaan terhadap rasa putus asa sekaligus menunjukkan keutamaan harapan. Demikian pula celaan terhadap rasa aman sekaligus menunjukkan keutamaan rasa takut. Bahkan anda bisa menyatakan bahawa setiap nas yang menyebutkan keutamaan harapan adalah dalil bagi keutamaan rasa takut. Kerana keduanya saling berkait. Jadi al-khawf al-raja' ini saling berkait. Kita mesti terbang menuju Allah sebagaimana burung tidak akan sampai kalau dia terbang dengan satu sayap. Maka begitulah juga kita manusia ini dalam perjalanan menuju Allah mesti terbang dengan dua sayap, iaitu al-khawf dan juga al-raja'. Jadi apa-apa saja dalil Quran yang merujuk kepada al-khawf, maka sekaligus dia juga merujuk kepada al-raja'. Mana-mana dalil yang merujuk kepada al-raja', maka juga sekaligus dia merujuk kepada al-khawf kerana kedua-duanya itu bergandingan. Setiap orang yang berharap sesuatu yang disukai pasti takut jika apa yang diharapnya itu luput. Dia mengharapkan syurga. Maka dia akan rasa takut kalau syurga itu dia tak dapat. Kalau dia diberi Allah sebalik pada syurga itu neraka. Jadi sebab itu bila kita mengharapkan syurga, bermakna kita takut neraka. Itu bergandingan di antara dua itu.
Jika dia tidak takut keterluputannya, maka dia berarti tidak mencintainya. Jadi kalau kita tak takut syurga akan luput daripada kita, maknanya kita tak suka syurga. Sehingga dengan penantiannya itu, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berharap. Rasa takut dan harap adalah saling berkait. Al-khawf dan juga al-roja saling berkait. Tidak mungkin salah satunya terlepas dari yang lain. Okay. Bila kita mengharapkan syurga, bermakna kita takut neraka. Okay. Bila kita mengharapkan bebas daripada neraka, bermakna kita khawatir. Nanti kalau kita tidak bebas daripada neraka, kita khawatir kita tak akan dapat syurga. Memang salah satu bisa lebih dominan atas yang lain, tetapi keduanya tetap berhimpun. Memang diakui bahasanya ada kalanya pengharapan kepada syurga itu lagi kuat dalam hati kita berbanding pada takut kita kepada neraka. Walaupun tak akan dapat untuk bebas penuhnya. Orang yang mengharapkan syurga, walaupun mungkin pengharapan kepada syurga itu yang paling kuatlah hati dia. Tapi tidak akan dapat bebas penuhnya perasaan takut kepada neraka itu. Jadi kerana dalam keadaan sekalipun pasti akan hadir kerana sebalik pada mengharapkan syurga itu ialah takutkan neraka. Memang salah satu bisa lebih dominan atas yang lain, tapi keduanya tetap berhimpun. Tetap adalah hati seorang mukmin. Bisa jadi juga hati sibuk dengan satunya dan tidak menoleh kepada yang lain pada saat kelayannya. Tetapi keduanya tetap saling berkaitan. Ya, selalu kita minta syurga lah. Jarang. Kadang-kadang berbanding dengan doa kita untuk mohon syurga itu lebih banyak daripada doa kita agar Allah bebaskan kita daripada neraka. Ala kulli hal, ketakutan kita kepada neraka itu tetap wujud dalam hati. Oleh kerana itu Allah berfirman, dan mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan juga cemas. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Mana mengharap syurga dan cemas takut Allah tidak beri syurga, Allah masuk ke dalam neraka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan juga harap. Jadi dalam satu ayat yang sama, Allah Ta'ala gandingkan di antara kedua sekali. Iaitu raghaban wa rahaban. Ingin dan juga takut. Inginkan syurga dan takut tidak dapat syurga itu. Takut dimasukkan Allah sebaliknya itu dalam neraka. Wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Takut dan juga ingin. Takut. Yang sama ingin. Oleh kerana itu orang Arab mengungkapkan rasa takut dengan raja. Allah berfirman, mengapa kamu tidak takut kepada kebesaran Allah? Wa ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Banyak sekali terdapat dalam Al-Quran kata raja dengan arti takut kerana keterkaitan antara kedua-duanya. Sebab sudah menjadi kebiasaan orang Arab mengungkapkan sesuatu dengan hal yang menjadi kelazimannya. Jadi lazim bagi pengharapan itu ialah takut sebaliknya. Lazim bagi mengharapkan syurga itu ialah takut kehilangan syurga ataupun takut dimasukkan ke dalam neraka. Itu lazim. Mengharapkan kenyang kerana kita takut lapar. Mengharapkan kenyang kerana kita bimbang kita akan kelaparan. Saya berkata bahawa setiap nas yang menyebutkan keutamaan menangis kerana takut pada Allah adalah sekaligus menunjukkan keutamaan al-khawf. Kerana menangis adalah buah bagi al-khawf. Bila kita takut maka kita menangis. Menangislah, bimbang. InsyaAllah yang ini kita akan sambung lagi dalam bacaan yang seterusnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.